Di sini harus kita berhati-hati. Walaupun kita boleh menceritakan tentang hadis firman, kita boleh menceritakan tentang pengenalan Tuhan, apatah lagi semuanya, tetapi adakah kamu digelarkan mendapat taufik dan hidayah? Apa yang dikatakan taufik dengan hidayah? Taufik dengan hidayah ni apabila seseorang itu melafazkan dan membicarakan tentang ketuhanan, dia faham. Bila seseorang itu membicarakan tentang Tuhan, tentang ketuhanan, tetapi dia tidak memahami apa dia cakap, maka dia tidak memperoleh kefahaman dan dia tidak memperolehi taufik dan hidayah. Di situ kita nak kena faham. Orang yang faham benda tu, maka dia telah mendapat taufik dengan hidayah. Itu yang dia ada katakan, sesungguhnya Allah yang berkehendak nak menyesatkan dan memberi petunjuk, bukan orang yang kamu kasihi. Di situ kita kena tahu bagaimana kisah Nabi Nuh yang dia tidak dapat menyelamatkan anak bini dia. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim, dia tidak mendapatkan menyelamatkan bapa dia, walaupun dia tahu benda tu tentang pengenalan Tuhan, tetapi yang nak memberi faham tu tidak ada. Begitu juga dengan diri kamu, walaupun kamu boleh membicarakan tentang ketuhanan, tetapi kamu tidak boleh nak faham apa yang kamu cakap, maka kamu pun bukan diberikan hidayah dengan petunjuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Alhamdulillah yang dinyanyikan oleh kumpulan Taufik dan Yasin. Liriknya ditulis oleh Malik, Joe dan Yasin. Baik, kita tengok lirik yang pertama. Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi memutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri jadi hampa. Saat paradigma dunia lagi tak digunakan untuk menekas, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri. Baik, apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik ni? Sebab dia ada kata saat waktu berhenti, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Sebab dia ada kosong, lepas tu dia ada kata hampa. Sebenarnya lirik ni apa yang dia nak sampaikan? Sebenarnya kita nak kena faham apa itu makna kosong. Yang dikatakan kosong, lepas tu ada hampa. Bila memekakkan telinga, mematahkan sendi yang biasanya tegak berdiri, sebenarnya apa yang kita nak kena faham? Sebagai contoh, macam kita tengok sekarang whiteboard ni kosong. Adakah bila kita melihat kosong? Jika kita melihat benda ni kosong, maka dia akan jadi hampa. Tapi ada orang faham kosong itu pun dia boleh nampak, kerana dalam kosong itu dia tahu apa yang ada di dalam kosong itu. Sebagaimana yang kita tahu, bagaimana yang kita katakan syariat tanpa hakikat sia-sia, hakikat tanpa syariat batal. Sebab tu yang kita nak kena faham betul-betul. Sebab dia ada kata bila kita tahu sesuatu benda itu membuat satu benda, tanpa pengetahuan kita dia akan jadi sia-sia. Bila kita dah tahu benda tu tetapi kita tidak memahami dan kita tidak tahu di mana letaknya, dia akan jadi batal. Jadi di situ yang kita nak kena faham. Macam dia kata buat syariat tanpa hakikat sia-sia, syariat tanpa hakikat batal. Tapi kita nak kena faham apa yang dikatakan syariat dan apa yang dikatakan hakikat. Jadi di situ yang kita nak kena tahu sebenarnya macam mana yang dikatakan, yang dikata dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Jadi sekarang kita nak kena faham makna kosong. Kosong itu apa? Yang macam mana yang dikatakan kosong? Kosong ni apa sebenarnya? Kalau kita tahu sebenar-benar kosong itu pun masih lagi berhuruf, lagi ada angka. Jadi kosong itu pun masih lagi ada angka. Bila dah ada angka, barulah kita tahu masa ada di situ. Jadi sekarang kita nak kena masuk satu kosong yang tersangat, ruang yang tersangat harmoni. Jadi di situ yang kita nak kena faham dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri jadi hampa. Sebenarnya adakah kamu di situ? Kosong tu bagaimana dia katakan? Jadi di sini yang kita nak kena faham apa yang dikatakan kosong. Bagaimana yang kamu tahu mukhalafatul lil hawadis, laisa kamitsli syai'un, semuanya di situ yang dikatakan kosong. Ada yang faham kosong, dia dah tahu di situ tidak ada apa-apa sebab dia dah hampa. Jadi kita nak kena faham kosong itu masih lagi ada angka. Di sini yang kita nak kena faham kosong. Betul-betul kita nak kena tembus tembok tu sebab dia ada dah kata
Esa. Esa tu sebenarnya satu. Satu tu adakah kosong? Adakah dia satu? Kita nak kena faham betul-betul. Kat sini yang kita nak kena tembus. Sebenarnya itu yang dia nak sampaikan, harus kita berfikir. Jadi di sini yang kita nak kena tahu yang macam mana yang mematahkan sendiri tegak berdiri. Di sini yang kita nak kena tahu, bila kita tahu sebenarnya kita berdiri di atas apa sebenarnya. Bila kita dah tahu kita ni berdiri di atas apa, barulah kita faham sebenarnya kita ni siapa. Barulah kita tahu adakah kita ini yang dikatakan tiada daya upaya. Bila kita kata kita ini tidak ada daya upaya, bagaimana yang dikatakan kamu berdiri dengan apa sebenarnya? Sebenarnya lirik tu yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Uli albi bisaraha. Sebenarnya apa yang kita nak ambil faham dalam lirik kali ni, dia kata uli albi bisaraha. Sebenarnya maksud dia di sini, dia ada katakan aku membuka hatiku dengan kejujuran. Sebenarnya kejujuran ni apa? Aku membuka hatiku dengan kejujuran. Sebenarnya kita nak kena faham tau. Sebenarnya yang dikatakan kejujuran ni macam mana? Sebagai contoh lah, kita tak payah nak pergi jauh-jauh. Kita nak kena tahu satu benda. Macam mana yang dikatakan kejujuran? Sebenarnya yang dikatakan kejujuran ni apa benda? Kejujuran. Biasa orang yang tahu jujur ni, jujur lah kan. Jadi sekarang kita nak tahu kejujuran ni macam mana. Dalam kejujuran ni, dia ada menipu. Orang yang berjujur, sebenarnya yang berjujur ni, dia ada menipu. Jadi kita nak kena faham yang kata kejujuran. Orang yang biasa jujur ni, kita satu ambil contoh. Sebagaimana solat, kita semayang kan. Bila kita semayang, adakah kita berjujur dengan diri kita? Adakah kita khusyuk? Biasa orang kata, alah buat je. Jadi dekat situ, dia tak jujur dengan diri sendiri. Banyak ayat Quran pun mengatakan, beruntung dan berjayalah mereka solat dalam keadaan yang khusyuk. Mereka akan berjaya. Itulah orang-orang yang berjaya. Bila mereka khusyuk, maka itu adalah orang yang tersangat berjaya. Jadi mereka yang tidak khusyuk, sebenarnya mereka dah menipu diri sendiri. Maka dia tidak jujur. Jadi di sini yang kita nak kena faham, kita harus jujur. Bila kita jujur ni, sebenarnya kita jujur pada diri kita sendiri. Bila kita tahu macam mana pun kita tidak jujur, maka kita menipu diri kita sendiri. Itu baru bab yang dikatakan amal perbuatan dengan apa yang kita tahu. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan. Sekarang kita nak tanya diri kita sendiri, adakah kita telah berjujur kita ni telah mengenal Tuhan? Semua orang boleh kata dia kenal Tuhan. Sebab apa? Dia boleh katakan, oh aku tahu Allah tu Tuhan. Tapi benarkah kita ni jujur dengan diri kita, kita betul kenal Tuhan? Sebenarnya adakah kita ni kenal Tuhan? Kenal Tuhan ni macam mana? Bukan kenal huruf. Kita pun boleh kata budak, ni alif lam ha, ALLAH. Jadi kita akan cakap Allah, maka itu ada huruf dan itu ada maknanya Allah. Ada huruf dan ada maknanya Allah. Jadi di sini yang kita nak kena faham. Kalau kita dah tahu itu Allah, adakah kita telah mengenal dia? Adakah kita pernah berjumpa dia? Nak jumpa Tuhan tu bukan di sana, di sini. Kalau kita buat satu benda, oh aku buatlah nanti, bila aku kahwin nanti tunggu aku tu baru aku jumpa pasangan. Lambat tau. Jadi di sini yang kita nak kena faham. Kita buat satu benda macam kita nak kahwin, kita jumpa satu pasangan kita, baru kita bersanding, baru kita nampak benda tu, jumpa di situ, impact dia kat situ. Kalau kita nak tunggu kahwin, tunggu di sana, memang tak jumpalah pasangan kita. Bila nak kahwin tu di sini, kita dah jumpa di sini, kahwin pun di sini, barulah kita tahu apa yang dikatakan di sana. Di sana tu apa, di sini tu apa, di sini tu apa, di sana tu apa. Jadi kita nak kena faham. Jadi kita nak kena tahu sebenarnya macam mana. Kalau kita buat satu benda tak kenal Tuhan, rugilah. Maka kamu telah tidak berjujur pada diri kamu sendiri. Jadi kamu harus berjujur dengan diri kamu sendiri, baru kamu tahu benda tu macam mana. Jadi sekarang ni dia ada kata huruf makna maudu. Huruf dia tu alif lam ha, bila dicantumkan maknanya sebutannya Allah. Lepas tu maudu dia mana? Macam kamu sekarang, nama kamu apa? Sepolah Mepolan. Maksud dia apa? Makna dia kamu. Jadi maudu dia adalah diri kamu. Sekarang maudu tu Allah Ta'ala tu kamu dah jumpa belum? Diri Allah Ta'ala itu sendiri. Macam mana? Kamu mengaku Allah itu Tuhan. Bagaimana kamu tidak dapat mengenali Tuhan? Kalau kamu mengaku Tuhan, adanya Tuhan, maka kamu telah berjumpa dengan orang itu. Begitu juga dengan pasangan kamu. Kamu mengaku itu pasangan kamu kerana kamu telah jumpa dengan dia. Begitu juga dengan Tuhan. Kat sini kita nak kena faham. Sebab tu lirik ni dia nak kata ula abi bisaraha. Jadi kamu nak kena faham, hendaklah kamu berjujur dengan diri kamu sendiri. Sebenarnya itu yang lirik yang dia nak sampaikan. Kita tengok lirik yang seterusnya. Hayya nabidika roha.
Ya nabidil karoha. Jadi kat sini apa yang kita nak kena faham? Maksud dia di sini, mari menjauhkan diri daripada benci dan kebencian. Dari sini kita nak kena faham, jauhkan diri kita dari benci dan kebencian. Sebenarnya hayya nabidil karoha. Jadi di sini yang kita nak kena faham, jauhkan diri kamu dari segala kebencian. Benci yang macam mana? Bila kamu dah benci, jauhkan diri kamu lagi. Sebab apa yang kita nak kena faham? Contohnya yang kita katakan ego. Ego ni, kalau setiap dalam diri manusia itu ada ego, itu yang memang tersangat bahagia. Ego tu yang kamu mengadakan, ego tu yang mengontrol kamu. Kalau ego tu dapat membelenggu diri kamu, maka susah. Sebab dia dah kontrol diri kamu. Kamu tu sepatutnya kontrol ego kamu. Semua orang ada ego. Jadi kamu perlu kontrolkan benda itu. Barulah kita dapat sebenarnya macam mana. Jadi di sini yang kita nak kena faham, memang susah. Jadi kita sebenarnya, kita berada di sini, kita harus berada dalam kedudukan kita ni berkasih sayang. Jangan saling benci-benci. Walaupun kamu berbeza apa sekalipun, walaupun kamu beza agama ke, kefahaman ke apa ke, jangan sesekali. Benda itu kamu berada di sini dengan kasih sayang. Sebab tu ya dalam Asma' Husna Allah Ta'ala memula sekali dia kata Ya Rahman Ya Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Ar-Rahim tu dia punya pengasih dan penyayang tu yang kita nak kena faham. Semuanya kefahaman tu, walaupun kita berbeza kefahaman sekalipun, semuanya kefahaman tu daripada Tuhan. Tuhan yang bagi. Kita jangan benci-benci. Sebab apa? Kefahaman tu Tuhan yang bagi. Dia yang memberi faham kepada seseorang tu. Kalau kita dengki ke, kita salah faham sebab kita rasa benda tu selain daripada kita, tapi kita tak nampak yang bagi tu. Macam mana kamu tauhid? Seeloknya kita kena keluar putaran yang kita merasa bangga diri ni. Buanglah ego tu. Buang benda tu jauh-jauh. Ego ni tak bawa ke mana. Sebab apa? Kalau kamu ada ego pun, kamu nak bawa sampai ketua ke? Benda tu tak boleh nak tolong kamu. Sebab tu kita nak kena faham. Dan lirik tu dia ada kata, kita kena jangan saling benci-benci. Jangan sesekali jauhkan diri kita saling benci-benci. Dekat situ sebenarnya yang kita nak kena faham. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Aku ni nakma. Kita nak ambil kefahaman di sini. Sebab dia ada kata, maksud dia di situ, marilah bersyukur dengan apa yang kita ada. Sekarang ni, adakah kita bersyukur apa yang kita ada? Semua orang boleh kata kita ni bersyukur. Tapi sebenarnya orang yang bersyukur tu macam mana? Adakah dia dah kaya harus dia bersyukur? Adakah dia merasa miskin harus dia bersyukur? Sebenarnya kesyukuran tu macam mana? Kita harus bersyukur. Sebenarnya bersyukur macam mana? Syukur ni, adakah bila kamu rasa sihat baru kamu nak syukur? Bila kamu sakit baru rasa kamu nak syukur? Sebenar-benar syukur itu kamu kena lihat dalam diri kamu. Apa yang kamu ada sekarang? Sekarang kamu tengok, kamu harus bersyukur. Aku masih hidup hari ini, bangun tidur masih lagi diberi kesempatan untuk kamu menghirupkan udara segar yang Maha Pengasih Penyayang di situ. Kamu kena tengok, kamu diberikan kesempatan lagi untuk memuji kebesarannya di situ lagi. Jadi di situ yang kamu nak kena faham, nikmat mana yang hendak kamu dustakan. Dalam surah Ar-Rahman pun dia ada sebut 31 kali. Nikmat mana yang hendak kamu dustakan. Kenapa 31? Dia dah bagi tahu kat situ. Dia dah sebut di situ. Jadi kita nak kena faham. Di situ kalau kamu faham nikmat diri kamu itu yang hendak mana yang kamu dustakan, macam mana? Selain daripada tu, kamu macam mana? Kalaulah kamu hilang harta benda pun, kalau kamu ada diri sekali pun, kamu akan rasa diri ini lagi berharga daripada benda lain. Jadi di situ yang kita nak kena faham, macam mana kamu nak bersyukur. Bila kamu bersyukur di situ, barulah kamu tahu benda tu macam mana. Bila kamu kenal diri kamu, kamu akan dapat satu kesyukuran yang tak terucap, iaitu diri kamu sendiri. Hanya kamu dengan Tuhan kamu saja. Di situ yang kita nak kena faham. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Ba'idina anil fatana. Apa yang kita nak ambil kefahaman dan lirik kali ni? Sebab dia ada kata, maksudnya di situ, mari jauhkan diri daripada penipuan dan dosa. Sebenarnya apa yang kita nak ambil faham? Jauhkan diri kamu dari penipuan dan dosa. Sebenarnya kita nak kena faham betul-betul apa yang dia katakan penipuan, apa yang dia katakan dosa. Sebenarnya kalau kita tak mengenal diri kita lagi, sebenarnya kita telah menipu diri kita sendiri tanpa kita sedar. Ini yang harus berhati-hati. Bila kamu tak kenal diri kamu, penipuan tu sebenarnya menipu diri kamu sendiri. Ini sangat halus bagi mereka yang sedar. Dia tahu benda tu macam mana. Contoh anak-anak, bila berada di dalam rumah, dalam amari ke apa, bila kamu tidak mengetahui, kenapa runtuh? Rupanya tanpa kamu sedar, anak-anak telah makan kayu tu. Begitu juga dengan diri kamu. Tanpa kamu sedar,
penipuan tu telah menipu diri kamu sendiri. Anak-anak itu telah memakan diri kamu sendiri. Jadi di situ yang kita nak kena sedar, penipuan dosa, apa yang dia katakan penipuan, apa yang dia katakan dosa, suluhan tu yang kamu nampak benda tu daripada sudut mana. Jadi kamu nak kena faham di situ. Di situ yang kita nak kena faham. Sebenarnya kamu nak kena tahu benda tu di mana. Kita nak kena tahu yang dia kata penipuan. Kalau kamu tidak dapat nak mengenal Tuhan, kalau kamu tidak dapat mengenal diri kamu sendiri, sebenarnya kamu menipu diri kamu sendiri. Bila kamu kenal, barulah kamu tahu betapa halusnya perjalanan hidup seseorang itu. Barulah kamu tahu dia punya kedudukan. Jadi di sini yang kamu nak kena faham. Bila dia dah tahu satu benda, bila kamu dah tahu kedudukan tu, penipuan dengan dosa ni macam mana. Contohlah kalau kamu duduk di tengah lautan, tiba-tiba dah musim hujan dengan angin kuat, ombak pun naik semacam. Jadi kamu nak kena tahu benda tu, nak tahu kedudukan tu macam mana. Kamu perpekitlah nama Tuhan kamu, Allah, Allah, Allah. Jadi kat situ ada tak satu pertolongan? Ombak pun datang deras. Di situ adakah kamu nak mengatakan Allah ini menolong kamu ataupun tidak? Bayangkan di situ, kamu tengah duduk, ombak datang apa semua, serbu datang apa semua. Bila kamu sebut nama Tuhan kamu, kamu memuji kebesarannya, tetapi adakah di situ Tuhan menolong kamu? Jadi di situ kalau ombak pun telah menghanyutkan kamu di situ, kamu punya kapal pun sudah hancur, di situ kamu akan kata, aku memuji kebesaran Tuhan tetapi Tuhan tidak tolong. Sebab itu sebenarnya kamu menipu diri kamu, sebab kamu tak kenal Tuhan. Kamu harus kenal Tuhan. Jangan kamu melakukan penipuan, iaitu dosa atas diri kamu sendiri, sebab kamu tidak mengenal. Bila kamu mengenal Tuhan kamu, barulah kamu tahu satu kedudukan memuji Allah tu macam mana. Kamu duduk di tengah lautan, tetapi kamu memekik-mekik namanya, tapi kamu tak kenal. Jadi sayang, begitu juga kita memuji kebesaran dia. Bila kita memuji kebesaran dia, kita tidak mengenali apa yang kita sebut, sia-sia buat penat. Lebih baik kamu pergi tidur. Sebab tu orang kata kita kena belajar. Bila kita tak tahu satu bidang tu, jadi kita harus belajar. Jangan kita kata, apa ni lain selain pada benda ni, macam lalut ke apa. Jadi sebab apa? Kita tak tahu benda tu. Cuba kita belajar. Macam kereta, kamu tahu satu benda kereta tu rosak, tapi kamu tak tahu apa benda. Jadi kamu pergi bengkel. Sebab apa? Kamu pergi kedai ahlinya. Kereta kamu rosak, kamu pergi tempat car wash, mana boleh, walaupun kereta dia basuh kereta. Kemahiran dia bukan tempat repair kereta, kemahiran dia tempat membasuh kereta. Jadi kamu kena pergi tempat yang orang kemahiran boleh repair kereta, cari ahlinya. Begitu juga ilmu, kamu kena cari orangnya. Kamu janganlah tengok pada penampilan tak ada apa. Kamu kena cari orang yang betul arif. Apa yang dia perkatakan, itu yang harus kamu fikirkan. Jangan tengok amal perbuatan dia, itu dia dengan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu melihat hati kamu, bukan segala pemakaian kamu, darjat kamu, nama kamu. Kamu tu macam mana? Tengok benda daripada hebat dari selain daripada Tuhan. Hebat betul kamu. Di situ kamu yang nak kena faham. Jadi jangan sekali kamu menipu diri kamu dengan melakukan dosa. Jadi di situ yang kamu nak kena faham. Jadi hendaklah kamu mengesahkan Tuhan, barulah kamu tahu satu kedudukan. Jika tidak, sia-sialah amal perbuatan kamu. Jadi di situ yang kita nak kena faham. Macam mana? Jadi kamu harus mencari guru. Cari guru yang boleh mengajar kamu, iaitu mengenal diri. Bila guru itu dapat menghuraikan kepada kamu, maka barulah selamat perjalanan dunia akhirat kamu. Barulah kamu tahu di mana kebenaran. Kebenaran sebagai air. Air ni, dia mengangkat segala air sebagaimana orang yang sedang kehausan. Di situ yang kita nak kena faham. Kebenaran tu sampai macam tu, dia telah mengangkat seseorang itu sebagaimana orang yang sedang kehausan. Di situ yang kita nak kena faham. Kita tengok lirik yang seterusnya. Merenungi luar jendela, mengagumi kebesaran Yang Maha Esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza, tak memadai hanya kecapi rasa selesa. Maukah harta yang mampu beli satu semesta? Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Dia ada kata, merenungi luar jendela, mengagumi kebesaran Yang Maha Esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza. Sebenarnya ayat ni cukup sampai bagi mereka yang telah memahami. Sebenarnya kita nak kena faham dia macam mana. Bila kamu tahu dia punya satu kedudukan, kamu merenungi di luar jendela, kamu melihat kebesaran Tuhan. Apa yang kamu lihat, bulan, bintang, matahari, gunung ganang, apa semua keindahan cahaya, semua lautan, apa semua kamu melihat kebesarannya. Apa yang terjadi, yang kamu melihat dengan panca indera kamu. Kamu melihat, ini betapa besarnya kebesaran Tuhan yang kamu tidak mampu nak ucapkan. Kamu pergi ke sana ke sini melihat apa yang Tuhan menciptakan dalam
seluruh alam ini. Kamu rasa kagum, kamu rasa inilah kebesaran. Secara automatik kalau kita tanya orang yang tak percaya Tuhan sekalipun, yang tidak ada tentang keagamaan sekalipun, mereka akan katakan ini kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Satu. Tetapi adakah kamu mengenali akan Tuhan kamu? Jadi di sini yang kita nak kena faham. Jadi di sini dia ada disebut macam mana yang merundingi dua jendela mengagumi kebesaran yang Maha Esa. Jadi di sini kita nak kena faham apa yang dikatakan ku memandang kehidupan dari sudut yang berbeza. Kita nak kena faham betul di sini. Contoh, sebagai contoh lah, kat sini dia ada kata taufik, kat sini dia kata hidayah. Okey, apa beza taufik dengan hidayah? Biasa kita dengar benda ni, taufik dengan hidayah. Jadi apa yang kita nak kena faham? Sebagai contoh, macam mana kita tahu sesungguhnya ada satu surah tu dia ada menyebut dalam memberitahu peringatan kepada kita, mengingatkan kepada kita. Sebelum tu kita nak kena tahu apa yang dikatakan taufik dengan hidayah. Sebagai contoh, kita tengok dalam kisah-kisah para nabi. Nabi Nuh, seorang nabi ni, dia ni seorang nabi yang pertama digelar ulul azmi, berdakwah segala sekalian umat. Nabi yang mula-mula sekali dia berdakwah dengan kepada kaumnya, berdakwah dengan membawa kebenaran yang diperintahkan daripada Allah pada mulanya untuk umat manusia. Tetapi dia tidak mampu nak membawa anak dengan bini dia. Nabi Ibrahim pun sama, dia tak dapat mampu nak bawa bapa dia. Nabi Ibrahim tu bapa tu, di situ kita nak kena bapa dia pun tak boleh nak bawa. Macam mana Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim. Di situ yang kita nak kena faham macam mana yang dikatakan taufik dengan hidayah. Sesungguhnya dia ada katakan dalam surah Al-Qasas ayat 56, sesungguhnya hidayah petunjuk tu, kamu bukan memberi hidayah petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, sesungguhnya Allah Ta'ala, bukan kamu. Di sini yang kita nak kena faham. Dia ada kata bukan kamu yang memberi petunjuk dan hidayah, ya Muhammad, orang yang kamu kasihi, orang yang kita sayang ni. Sebab dia ada kata bukan kamu yang nak bagi. Kalau kamu bagi ayat satu firman sekalipun, kitab betul-betul yang paling hebat sekalipun, tetapi dia tidak mendapat taufik hidayah, memang tak boleh. Macam tu dalam surah tu ada kata Al-Qasas 56, sesungguhnya bukan kamu yang memberi hidayah dan petunjuk orang yang kamu kasih, orang yang kita sayang sekalipun. Kalau kamu nak bagi pun memang tak boleh. Apatah lagi itu para nabi tu, kita lagi macam mana. Jadi kat situ yang kita nak kena faham apa yang dikatakan taufik dan apa yang dikatakan hidayah. Di sini yang kita nak kena tahu. Sebab tu yang dia dikatakan dalam surah Hud ayat 88, dan tiadalah aku akan memperoleh taufik untuk menjayakan melainkan dengan pertolongan Allah. Hud ayat 88. Sebab tu dalam hadis pun dia ada mengatakan, dalam hadis dia ada kata, sesiapa yang Allah hidayatkan padanya, maka tidaklah sesat dan tiadalah disesatkannya. Nescaya seseorang itu tidak akan dapat petunjuk. Dekat sini yang kita nak kena faham hadis riwayat Muslim. Macam mana sekali dia ada kata pun, sesungguhnya Allah yang berkehendak memberi hidayah dengan petunjuk. Kalau dia nak menyesatkan ke, dia yang tak nak menyesatkan ke, itu kehendak dia. Dekat situ kita nak kena tahu, kalau dia nak beri petunjuk, dia tidak akan tersesat. Bila Allah itu berkehendak nak memberikan kesesatan, dia tidak akan dapat petunjuk. Dekat situ yang kita nak kena faham kedudukan tu, macam mana yang dia katakan taufik dan hidayah. Sekarang ni, walaupun orang itu boleh membawa cerita tentang ilmu ketuhanan, adakah dia itu di dalam golongan taufik dan hidayah? Di sini kita nak kena faham, adakah dia didapat kefahaman di sini yang dikatakan taufik dan hidayah. Di sini harus kita berhati-hati. Walaupun kita boleh menceritakan tentang hadis firman, kita boleh menceritakan tentang pengenalan Tuhan, apatah lagi semuanya, tetapi adakah kamu digelarkan mendapat taufik dan hidayah? Apa yang dikatakan taufik dengan hidayah? Taufik dengan hidayah ni apabila seseorang itu melafazkan dan membicarakan tentang ketuhanan, dia faham. Bila seseorang itu membicarakan tentang Tuhan, tentang ketuhanan, tetapi dia tidak memahami apa yang dia cakap, maka dia tidak memperoleh kefahaman dan dia tidak memperolehi taufik dan hidayah. Di situ kita nak kena faham. Orang yang faham benda tu, maka dia telah mendapat taufik dengan hidayah. Itu yang dia ada katakan, sesungguhnya Allah yang berkehendak nak menyesatkan dan memberi petunjuk.
bukan orang yang kamu kasihi. Di situ kita kena tahu bagaimana kisah Nabi Nuh yang dia tidak dapat menyelamatkan anak bini dia. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim, dia tidak mendapatkan menyelamatkan bapa dia, walaupun dia tahu benda tu tentang pengenalan Tuhan, tetapi yang nak menerifan itu tidak ada. Begitu juga dengan diri kamu, walaupun kamu boleh membicarakan tentang ketuhanan, tetapi kamu tidak boleh nak faham apa yang kamu cakap, maka kamu pun bukan diberikan hidayah dengan petunjuk. Jadi kita harus, apa dari sudut kefahaman kita, berdoalah apa semua yang kamu faham, supaya kamu diberikan kefahaman untuk dapat rezeki. Itu adalah kefahaman. Kefahaman itu adalah rezeki. Walaupun kamu boleh bercakap tentang ketuhanan sekalipun, tetapi kamu tidak faham, maka itu bukan rezeki kamu. Jika kamu bercakap tentang itu, maka kamu faham, maka itu adalah rezeki kamu. Maka kamu memperoleh taufik dan hidayah. Bila orang kita membicarakan orang tidak faham, kita jangan salahkan dia. Itu bukan rezeki dia. Sebab Tuhan yang menentukan dia faham. Kenapa bila kita dengar, kita boleh faham. Bila kita baca, kita boleh faham. Dan kita boleh hadam. Sebab rezeki, kerana dia mendapat taufik dan hidayah. Walaupun orang mengaji tentang itu, tetapi dia tidak faham, maka dia tidak faham. Bila kata, oh ini ngaji terlalu dalam, jauh daripada menyimpang, kerana dia tidak faham, maka bukan rezeki dia untuk itu. Maka kita hendaklah bersungguh-sungguh. Mungkin dia akan faham kemudian hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun, kita tak tahu. Kehendak Tuhan. Di situ kita nak kena faham. Ada orang boleh berhujah, dia boleh berhujah tentang Tuhan, berhujah apa, berdebat apa semua, tetapi dia hanya boleh berhujah, tetapi dia tidak boleh nak menghuraikan. Orang yang pandai berhujah tetapi dia tidak tahu apa dia cakap, serupalah dengan itu. Jadi bila kamu berhujah, kamu tidak ada apa yang kamu nak memperkatakan, sia-sialah sebenarnya. Di situ yang kita nak kena faham. Sebenarnya yang kita nak kena tahu, macam mana lirik dia ada kata, aku menilai dari kehidupan dari sudut berbeza. Sebenarnya macam mana yang dia katakan kehidupan menilai dari sudut berbeza, kita nak kena tahu menilai kehidupan dari sudut berbeza ni macam mana. Sebelum ni kita kata melihat Tuhan ni macam tu, macam ni, tetapi yang menilai kehidupan ni kamu, sebenarnya kamu kena melihat diri kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bila kamu faham ayat tu, sebenarnya kamu akan menilai kehidupan kamu macam mana. Ada orang faham, walaupun membaca ayat Quran, dia ada katakan wa fi anfusikum afala tubsirun tu macam tu, tetapi kamu memahami ya lain jalannya, kerana kamu yang diberikan laluan jalan itu. Jadi di situ yang kita nak kena faham. Sebab apa? Dia tahu wa fi anfusikum tu meliputi, Tuhan menunjukkan kepada kamu meliputi sekalian alam itu di mana sebenarnya. Adakah di luar, adakah di dalam, tetapi ayat itu mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Jangan kamu mempertuhankan diri kamu sendiri, tapi lihatnya di situ, tetapi jangan kamu mempertuhankan diri kamu sendiri. Sebenarnya kat situ yang kita nak kena faham. Beruntunglah mereka yang telah memahami sebenar-benarnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi di situ satu kedudukan. Betapa indahnya jika kamu memahami, maka kamu adalah orang yang berjaya melihat keindahan Tuhan, kebesaran Tuhan itu di sini. Kerana dia tersangat meliputi dengan kasih sayangnya, ia telah mendudukkan kepada kamu satu kedudukan yang menilai daripada orang lain. Beruntunglah di situ. Maka pada hari ini penglihatan kamu teramat tajam. Kita tengok lirik yang seterusnya. Berpesta ke pagi botol berkelimpangan, kekasih muda bukan takat berpegang tangan, harta dan jumlah nafsu tidak berkekalan, bila menjelang tua bukan itu jadi bekalan. Apa yang kita nak ambil kefahaman di sini, kenikmatan yang kamu dapat, apa yang kamu ambil, apa semua kamu dapat macam mana sekalipun, sebesar mana kamu dapat macam-macam apa sekali dalam dunia ni, apa yang kamu inginkan, bila kamu dapat benda tu, maka benda itu tidak akan kekal dan tidak dapat menolong kamu. Tapi kamu nak apa sebenarnya? Bila kamu dapat, hari ni aku dapat, dapat, tapi tidak ada apa. Kerana apa? Benda itu atas diri kamu itu sendiri. Bila kamu dapat, dia tidak dapat menolong kamu. Sebab tu dia ada kata dalam lirik tu, tidak berkekalan. Di sini yang kita nak kena faham, macam mana sebenarnya. Walaupun kamu tahu kamu dapat itu satu kepuasan, hari ni dapat puas, esok lusa jadi balik nak lagi, tapi tak dapat apa. Sebab apa? Benda itu kalau dari segi bahasa orang panggil nafsu. Jadi di sini kita nak kena faham betul-betul macam mana yang dikatakan sebenar-benarnya. Bila kamu tahu benda itu, tahu ini, barulah kamu akan faham sebenarnya macam mana. Tetapi ilmu itu bila kamu dapat, adakah yang dikatakan itu dapat satu bekalan? Ilmu kalau tak dapat manfaatkan diri kamu dan sekalian umat, ilmu itu dapat memberi syafaat pada kamu. Bila kamu tahu ilmu itu dapat memberi syafaat, maka kamu tahulah ilmu itu macam mana. Kamu masuk ke alam itu,
Jika kamu tidak mengetahui benda itu, maka tidak ada apa-apa. Jadi di situ yang kita nak kena faham. Janganlah kamu mengambil satu benda, satu kepuasan diri kamu kerana itu tidak berkekalan. Itu biasa. Begitu juga dengan ilmu. Bila kamu tahu ilmu sekalipun kamu tidak dapat menggunakan, tidak dapat memberi syafaat, maka pun sama juga dengan itu. Jadi kamu kena faham ilmu mana yang dapat memberi syafaat pada kamu. Di situ yang kita nak kena faham. Dia punya satu kedudukan, kita nak kena tahu. Cuba cari satu benda yang tidak akan dapat memuaskan kamu. Cuba cari satu benda tu. Ada satu benda yang tidak dapat puaskan kamu, ada satu benda yang kamu tidak akan rasa jemu. Apa benda itu sebenarnya? Nak kata dapat satu benda, dah dapat jemu, dah dapat, dia akan jadi satu tak ada apa. Bila dapat satu ilmu, kamu tak dapat satu benda, tak dapat memberi syafaat pada kamu pun, kamu akan rasa bosan, rasa jemu. Kenapa? Kamu ada satu kehilangan satu benda yang kamu tidak dapat. Jadi kamu harus cari benda itu sebenarnya. Kita tengok lirik yang seterusnya. Dengan puisi ini disalah tafsir pula. Bukan berkubah cuma bertulis diri jua. Ingin hidup sempurna aset nilai berjuta. Saling bertukar wanita senyum dan mati tua. Apa yang kita nak ambil kefahaman di sini? Sebab dia ada kata jangan puisi ini disalah tafsir pula. Bukan berkubah cuma bertulis diri jua. Orang kata jangan kamu salah tafsir. Kita ni bukan nak berketubah apa semua. Jadi kita nak kena faham apa benda sebenarnya. Setiap pemuisi ni dia ada makna tersendiri. Hanya si pemuisi saja yang faham maksud dia. Setiap puisi ada makna tersendiri. Dia melambangkan alam semesta sebenarnya. Di situ yang kita nak kena faham apa tujuan sebenarnya. Macam kamu tahu satu benda, macam dia ada kata agama ke apa benda sekalipun, kalau kamu dapat tangkap, kerana tujuan-tujuan itu dia macam mana. Sekarang kita nak cari satu putaran yang tersangat harmoni. Sebenar-benar walaupun kita pergi tiap-tiap dengar khutbah ke apa, tapi kalau kita tak faham sudah, macam dia kata innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhan ladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Macam mana sebenar benda tu. Jadi kamu harus faham. Jadi kita nak tahu satu kedudukan tu macam mana. Jadi bila kita tahu satu kutubah ni macam mana, begitu juga apa benda akan diri kamu, barulah kamu tahu satu kedudukan. Sekarang kita nak cari satu putaran yang harmoni. Jangan sading kamu membeza-bezakan agama. Kamu nak kena faham benda satu kedudukan, barulah kamu tahu sebenar-benarnya ia macam mana. Kalau kamu dapat satu kehidupan yang sempurna sekalipun, tapi kamu tidak dapat nak memberi syafaat pada kamu pun, tak rugi juga. Begitu juga dengan ilmu tadi, apa yang saya perkatakan tadi. Jadi di situ kita nak kena faham. Kalau kita ada ilmu sekalipun tetapi tidak dapat nak memberi syafaat pada diri kamu, manfaatkan diri kamu, sama sahaja dengan yang sebelum ini, dengan yang lain itu. Jadi kamu nak kena cari satu benda yang melambangkan benda itu memberi syafaat. Sebenarnya yang kita nak kena faham. Jadi kita nak kena tahu, walaupun kita ada ilmu setinggi gunung, sedalam mana maksud tersirat sekalipun, walaupun kamu dapat menggali segala lautan, tebal mana kitab kamu, walaupun hutan rimba, jika kamu tidak memahami, maka ilmu itu tidak dapat memberi syafaat pada kamu. Sebenarnya ilmu itu, apa yang dapat memberi syafaat pada kamu? Ilmu apa? Kita ni nak jadi insan yang sempurna. Jadi di situ kita nak kena satu faham kedudukan yang betul. Jika tidak, kamu akan jadi rugi. Di situ yang kita nak kena faham. Jangan kamu salah mentafsir puisi ini bukan kutubah sebenarnya macam mana. Di situ lirik tu yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Saling tukar wanita senyum dan mati jua. Apa yang kita nak ambil kefahaman di sini? Beberapa banyak kamu tukar wanita sekalipun, walaupun kamu rasa banyak kekayaan sekalipun, benda itu tidak akan dapat memberi kesenangan pada kamu. Bila kamu dapat pun, bila kamu mati masuk dalam kubur sekalipun, benda itu tidak dapat nak memberi syafaat pada kamu, walaupun kamu dapat satu kepuasan. Walaupun kamu ada ilmu macam mana pun, jika tidak dapat nak memberi syafaat pada kamu, serupa je dengan tu sebenarnya. Tidak ada terkecuali. Walaupun kamu tidak menyentuh kekayaan, kamu tidak ada wanita yang macam mana sebagaimana kita tahu, tetapi ilmu itu tidak dapat memberi syafaat pada kamu sekalipun, lebih teruk daripada itu sebenarnya. Jadi kamu nak kena faham betul-betul. Kamu nak kena tahu satu kedudukan yang sebenar-benarnya. Jadi kamu nak kena faham benda tu macam mana. Carilah benda yang dapat memberi syafaat pada kamu, barulah kita faham sebenar-benarnya kamu ini sebenarnya dapat tak memberi syafaat kepada semesta alam. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Bakat di kurnia jangan disalahguna. Jangan kufur nikmat yang diberi percuma. Guna kelebihan untuk hikmah bersama. Jagalah nama hidup penuh pemesta dan drama.
Apa yang kita nak ambil kefahaman di sini? Apa kelebihan yang kita ada sebenarnya? Apa yang kita ada kelebihan sekalipun, gunalah baik-baik. Manfaatkan diri kamu sendiri dan sekian alam. Baru kita dapat faham apa maksud hidup ni penuh dengan kehidupan. Benda tu sebenarnya kita nak kena faham. Tetapi kita kena ingat, dalam banyak kenikmatan itu banyak PN-PN-nya, banyak drama-drama dia. Di situ harus kamu berhati-hati. Jangan kamu sampai tenggelam dalam sesat yang terang. Maka kamu akan jadi jatuh tersungkur yang tidak kamu sedar. Bukan sakit di kepala, tapi kamu sakit di hati kamu. Di situ sebenarnya yang kita nak kena faham. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Ada berisi, ada yang kurus, ada yang melencong, ada yang lurus, bukan semuanya tulus. Di sini memang sempoi lah. Di sini kita nak kena faham. Ada manusia yang beramal tapi tak ikhlas. Ada manusia yang tak beramal tapi ikhlas. Ada manusia yang beramal tapi tak kenal Tuhan. Ada manusia yang kenal Tuhan tapi tak ikhlas. Ada manusia yang kenal Tuhan tapi tulus. Ada manusia yang tak kenal Tuhan tetapi betul-betul tulus. Di sini kita nak kena faham tu kedudukan. Walaupun kamu tahu satu kedudukan, ada yang berisi, ada yang lurus, ada yang melencong, ada yang lurus, bukan semua yang tulus. Walaupun kamu tahu tentang ketuhanan sekalipun, belum tentu ikhlas. Ada orang belajar ketuhanan, walaupun orang tu belajar ketuhanan sekalipun, dia dengar sedap, tetapi ada yang cuba mengorek, curi sana sini. Tersangat bahaya sebenarnya kalau kamu menjadi seorang copy and paste. Jadi di situ kita nak kena faham. Ilmu ini, carilah ilmu yang betul-betul manfaat, bukan copy and paste. Bila kamu mencari ilmu itu, kamu dengar sana, dengar sini, cilok sini. Tapi kamu, walaupun kamu boleh membicarakan dengan kesedapan, walaupun kamu boleh menceritakan tentang hadis firman, walaupun kamu boleh menceritakan tentang sir, tetapi benda itu tidak dapat nak memberi manfaat pada kamu, maka kamu tidak tulus, maka kamu tidak ikhlas. Jauh sekali kamu menyimpang. Di situ kamu nak kena faham. Jadi tuluskan hati kamu betul-betul. Ikhlas itu masih lagi baik, ada makna. Baik ada makna lagi sebab disebabkan kerana disatukan kerana. Jadi di situ kamu nak kena faham. Jadi kamu harus betul-betul tulus. Jadi carilah ilmu itu yang sebagaimana kamu nak jadi khalifah. Adalah khalifah. Jadi kamu harus bergerak di muka bumi dengan tulus. Jangan kamu bergerak dan berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Di situ yang kamu nak kena faham. Jadi kamu harus tegaskan diri kamu. Barulah kamu tahu benda itu dalam satu kedudukan yang macam mana. Jadi kamu nak kena tahu dia punya macam mana, dia punya satu kedudukan. Jadi carilah dengan satu pengenalan yang betul. Jangan cilok sana cilok sini. Tersangat bahaya sebenarnya. Bila benda ada macam tu, sampai bila pun kamu tidak akan memahami. Itu yang dinamakan ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi di situ yang kamu nak kena faham. Sebelum ni, walaupun kita boleh dapat mengatakan sebagaimana yang kita katakan kisah tadi, Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim, dia tidak dapat nak memberi daya petunjuk kepada anak bini dia dengan bapa dia sendiri. Jadi di situ kita nak kena faham. Begitu juga kamu, walaupun kamu dapat mencuri ilmu itu di sana di sini, kamu boleh mengatakan, tetapi benda itu tidak dapat nak memberi faham kepada kamu, maka taufik hidayah itu bukan untuk kamu. Sebenarnya walaupun kamu boleh membicarakan, orang boleh membicarakan tentang Tuhan, bukan bererti dia telah berada di jalan yang lurus, bukan bererti dia telah berada di jalan yang mendapat taufik hidayah. Orang yang memahami sebenarnya. Jangan kamu jadi seorang yang pengutip ilmu cilok sana cilok sini. Jadilah kamu yang betul-betul tulus. Jadi kamu harus berguru. Di situ yang sebenarnya kamu kena ada disiplin ilmu. Tengok lirik yang seterusnya. Sempurna ada kurang upaya, ada yang jadi buta hanya bila sudah kaya. Sebesar rumah bermula dengan sekecil bata, boleh hilang dalam sekelip mata. Ucaplah Alhamdulillah, bukan yang suka, kerana semua nak kaya atau besar tetap Allahu Akbar. Apa yang kita nak ambil kefahaman di sini? Sebenarnya kalau kamu dapat dongak sekali ke langit sekalipun, jangan lupa tengok ke bawah. Kalau kamu lupa tengok ke bawah, kamu akan jatuh tersungkur. Ingatlah, sebesar mana pun yang kita miliki, apa yang kita ada, semuanya akan binasa. Dia akan jadi binasa. Macam mana apa yang kamu jadi pun, apa yang kamu memperoleh, kamu akan binasa. Jadi kamu harus bersyukur. Sebenarnya bersyukur ke atas diri kamu, ke atas Tuhan kamu sendiri. Baru kamu akan tahu nikmat mana yang hendak kamu dustakan. Jadi kamu tidak dapat apa yang nak memberi syafaat pada diri kamu. Jadi harus kamu kenal diri kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah di situ kamu ada apa benda sekalipun yang kamu memperolehi, tetapi benda itu tidak dapat nak memberi syafaat pada kamu, susah. Memang benda itu akan hilang sebenar-benar. Kamu simpan apa benda yang kamu ada pun, maka benda itu akan binasa. Jika kamu telah mengenal diri kamu, maka ada satu
satu benda yang dia akan binasa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. Binasalah diri kamu itu, tetapi binasa apa? Kamu ada sekali keindahan, walaupun ilmu sekali macam mana pun, dia tetap binasa, tetapi yang tinggal hanya wajahnya. Di situ yang kamu nak kena faham sebenarnya. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Jadikan ku tentera fisabilillah yang tertera di kalimah harap memaduilah. Entah apabila persimpangan tiba, hidup penuh rintangan harus ku hadapinya. Harapku tidak terlupa diri bila gembira, dan cuma mula mencari kau di saat hibah. Kau manusia penuh dengan kesilapan, tapi bisa membezakan cahaya dan kegelapan. Di sini memang tegas. Jadi di sini kita nak kena faham. Sebelum tu kita nak kena tahu apa maksud fisabilillah. Orang kata jihad di jalan Allah. Apa yang dikatakan jihad di jalan Allah? Di sini yang kita nak kena tahu. Macam mana yang kita katakan, yang dikatakan jihad di jalan Allah. Kamu nak kena tahu jihad ni macam mana? Jihad di jalan Allah ni. Jihad ni. Jihad. Yang sebenar-benar jihad ni apa? Jihad di jalan Allah ni, kamu nak kena faham. Allah ni. Jihad di jalan Allah. Apa yang kamu nak dijihadkan di jalan Allah? Sebenarnya macam mana kamu nak jihad kalau jalan Allah tu pun kamu tak tahu? Macam mana kamu nak jihad? Jihad di jalan Allah ni macam mana? Kalau jalan kamu tidak jumpa jalan itu, jadi kamu kena cari jalan itu sebenarnya macam mana? Kalau kamu jumpa jalan tu, barulah kamu tahu jihad tu macam mana. Kalau kamu hanya jihad tapi kamu tidak dapat nak menjalankan, tahu jalan Tuhan tu, rugilah. Tapi hendaklah kamu cari jalan jihad tu sendiri. Cari jalan jihad tu, kamu kena kenal diri kamu. Jadi kenallah akan diri kamu, baru kamu tahu macam mana jihad kepada Allah. Janganlah kamu gembira. Macam tu, dan lirik dia ada kata, ku harap ku tidak terlupa diri bila saat gembira, dan cuma mula mencari kau di saat hibah. Di sini yang kita nak kena faham. Janganlah kamu gembira, janganlah kamu gembira, kamu lupa. Janganlah kamu sedih, kamu ingat. Itulah seburuk-buruk, sebusuk-busuk manusia. Biarlah diri kamu itu nampak fasik, tapi kamu tidak pernah melupakan Tuhan. Janganlah kamu bila kamu dah gembira, kamu lupa Tuhan. Bila kamu sedih, ingat Tuhan. Itulah seburuk-buruk manusia. Itulah seburuk-buruk manusia sebenarnya. Sebenarnya kamu nak kena ingat. Senang ke susah, sentiasa ingat. Zikir tu cakap Arab, Melayunya ingat. Jadi di sini yang kita nak kena faham, sebagaimana yang dikatakan fisabilillah ni tadi, jihad di jalan Allah. Kamu nak tahu jalan Allah ni, kamu kena kenal diri kamu dulu, barulah kamu boleh berjihad. Kalau kamu tidak dapat jumpa jalan tu, macam mana kamu nak jihad? Jadi kamu harus berjihad di situ, kenal diri kamu, barulah kamu jumpa jalannya. Jika kamu tidak mengetahui jalan itu, maka kamu tidak berjihad, hanya mencakap saja dan berangan-angan, beranggapan semata-mata. Jadi di situ yang kamu nak kena faham. Begitu juga yang dia kata tadi, kehidupan, walaupun kita dapat membezakan cahaya dan kegelapan, kita ni, walaupun dalam keadaan kita ni seburuk-buruk mana pun, kita tahu Tuhan tu macam mana. Allah tu maha mengetahui akan kebijaksanaan dia. Dia maha perkasa, maha berkuasa, maha tunggal. Tetapi dia mengetahui akan isi hati hamba-hambanya. Dia mengetahui. Biarlah kita ni nampak fasik sekalipun, tetapi kita tidak pernah melupakan Tuhan ni. Daripada kamu nampak penampilan tu acah, korang mengenal Tuhan, tetapi sebenarnya kamu sentiasa melupakannya. Itulah sebusuk-busuk manusia sebenarnya. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Macam dia ada kata tadi, tabah bila dihalangi duri onak dan cobaan, teguh bila dicobakan keruh kuasa dan perempuan, sentiasa laga diminda, dikejar dan dipinta dari zaman bermula hingga ke akhirnya. Sebenarnya lirik ni sama, lebih kurang penghuraian dia sama dengan Malik. Yang lirik dia ada kata, saling tukar wanita senyum dan mati jua. Bila renung betul-betul, sama dia punya kefahaman di situ. Cuba kita tengok lirik yang seterusnya. Ku mengerti siapa ku tanpamu di sisi, dan apa guna posisi juga posisi. Sementara ini cuma hanya puisi, nukilan tulisan dan bisikan isi hati, mencari keterangan, menjiwai peranan, menempati pesanan, janji juga saranan. Alhamdulillah atas kurniaan rezeki, moga tidak terleka dalam perjalanan ini. Sampul ayat ni, sebenarnya kita nak kena faham macam mana pun sebenar manusia itu. Manusia ni sebenarnya dia rindu Tuhan dia. Semua sekalian manusia ni rindu akan Rabbnya. Di situ yang kita nak kena faham. Apa yang diperkatakan, apa yang difikirkan, semuanya benda itu akan kembali kepada dia. Inilah jalan kehidupan. Jangan sekali kamu terleka, janganlah kamu terleka dalam perjalanan titik ini. Sebenarnya walaupun kamu tahu benda itu sekalipun,
kita kena tetap bersyukur. Manusia ni sentiasa rindukan Tuhannya. Sebab tu dia ada kata, sementara ini cuma hanya puisi, nukilan tulisan dan bisikan isi hati, Tuhan itu maha mengetahui. Jadi kita nak kena tahu apa yang kita fikirkan semuanya akan kembali kepadanya, akan kembali kepada fitrah. Inilah jalan kehidupan. Di sini yang kita nak kena faham sebenarnya lirik ni, barulah kita tahu dia punya satu kedudukan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Pandang di dalam lubuk hati, mencari-cari zat rasa yang katanya tersembunyi, aku yang melihat alam meliputi, wujudnya meritai lalu ku pindah ke alam ke dalam mata hati, aku hakiki, aku mengerti segala yang terjadi di langit dan di bumi, gunanya tiada fantasi, pelik dan benar, kodok dan kadar, kau berilah ku kekuatan agar aku dapat hindarkan segala kesesatan. Sebenarnya lirik ni apa yang kita nak kena faham? Di sini memang sempoi besar. Di sini kita nak kena tahu dan memahami betul-betul, wa fi anfusikum afala tubsirun, memandangnya di situ. Sebab tu dalam lirik dia ada katakan, aku memandang di dalam lubuk hati, mencari-cari zat rasa yang katanya tersembunyi, aku yang melihat alam meliputi, wujud menyertai lalu ku pindahkan alam ke dalam mata hati, aku hakiki, aku yang mengerti. Sebenarnya kamu kena faham sebenarnya kebesaran Tuhannya di situ, lihatnya di situ. Kamu lihat di luar sesat, kamu melihat di dalam itu segala-galanya ada. Dia terang, lebih terang daripada matahari. Dia tiada diada-adakan, dia tidak difikir-fikirkan, semuanya di situ. Sebab tu lirik dia ada katakan, gunanya tiada fantasi, pelik dan benar, kodok dan kadar. Di situ yang kita nak kena faham. Di situ buktinya kodok dan kodar kamu. Dapatlah kamu temui jalan kebenaran yang jauh dari kesesatan. Di situ yang kita nak kena faham sebenarnya. Lepas tu lirik dia ada kata pula, usah kau biarkan nafsu ketelur dari pandangan majazi ini, aku yang bodoh lagi hina amat rindui, moga cahaya Laila tu tak memutakan mataku, segala puji tak ku meninggi diri, segala janji dapat juga ku penuhi, moga dapat ku hadapi tikaman dari belakang, lidah serta jam pisau aku tidak akan risau, dengan cabaran sepanjang perjalanan ku pasrah aku 786, alhamdulillah syukur. Apa yang kita nak kena faham di situ? Tapi dalam lirik kali ni dia ada katakan Lailatu. Apa yang dia katakan Lailatu? Macam kata sebut Lailatu ni orang akan ingat sendiri secara automatik Lailatul Qadar. Apa yang dikatakan Lailatul Qadar? Nak tahu Lailatul Qadar itu, bukalah video Teruk Alif yang ajuk Lailatul Qadar itu ada pada diri kita. Di situ telah dihuraikan sebelum ini. Jadi kita nak kena faham, setiap perjalanan ini ada jatuh bangun dia, kerana di situlah kehidupan. Setiap mawa ada durinya, setiap durinya ada keindahannya. Begitulah perjalanan ini. Di situ yang kita nak kena faham. Barulah kita tahu sebenarnya macam mana. Kenapa dalam lirik ni dia ada sebut 786 alhamdulillah syukur? Apa maksud dia di situ? Di situ yang kita nak kena faham. Yang dia katakan 786 alhamdulillah syukur. Kenapa yang dia katakan 7? Kenapa dia tak katakan 1? Di sini perlu kita ingat, benda ni banyak, kita tak perlu pergi jauh. Benda tu di situ, kita tak perlu pergi jauh. Kita ambil satu kefahaman ni, iaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada berapa ayat? Orang akan cakap 7. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, dia kata 7. Mazhab Hanafi dengan Hanbali dia ada katakan 6. Maliki pun kata 7. Di situ yang kita nak kena faham. Dalam surah tu ada 7 ayat. Apa yang Tuhan nak menceritakan pada kita? Bila kamu telah memahami tentang surah Al-Fatihah tu, secara automatik kamu akan faham 8 dan 6 tu. Di situ sebenarnya kamu akan faham. Di situlah baru kamu sedar, barulah kamu alhamdulillah bersyukur. Sebab apa? Baru kamu faham kenapa dia 7, baru kamu nampak 6 dengan 8. Di situ. Jadi kamu harus gali surah Al-Fatihah itu, faham betul-betul apa yang Tuhan nak menceritakan di situ. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Lirik yang seterusnya, ku pun takkan memuaskan inginku untuk hanturkan sembah ke dalam kalbu. Adapun ku sembahkan syukur padamu ya Allah untuk nama, harta dan keluarga yang mencinta, dan perjalanan yang sejauh ini tertempa. Alhamdulillah, pilihan dan kesempatan yang membuat hamba mengerti lebih baik makna diri. Semua lebih bererti, akan mudah dihayati. Alhamdulillah. Ini cukup sempoi. Di sini yang jelas yang perlu kita faham. Macam mana pun semuanya bab ni dia akan balik pada diri. Walaupun kita menceritakan tentang apa, semuanya tentang diri. Kamu cakaplah apa pun. Sebab apa? Dia dah ada kata awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah, iaitu mengenal diri kamu. Jadi di sini kamu nak kena faham betul-betul apa yang dia katakan diri.
Di sini sebenarnya kamu nak kena faham. Barulah kamu tahu satu kedudukan. Sebab tu dia ada kata, dan dalam lirik tu dia ada katakan, semoga hamba mengerti lebih makna diri. Bererti akan lebih mudah dihayati. Alhamdulillah. Di sini kamu nak kena faham semuanya lebih pada diri kamu. Kalau kamu tidak dapat mengenal diri kamu pun, rugi lah sebenarnya. Kamu hanya syok sendiri. Jadi kamu kena faham bab satu kedudukan tu di situ. Jadi kamu harus kenali diri kamu. Sebab tu dia ada katakan, dalam hadis pun dia ada kata, barang siapa yang mengenal dirinya, maka kenal akan Tuhannya. Tak kala ia mengenal diri, maka binasalah dia. Kenapa dia kata diri? Bila kamu mengenal diri kamu, secara automatik kamu akan dapat kenal Tuhan. Di sini yang kita nak kena faham. Barulah kamu tahu satu kedudukan. Kalau tidak, kamu tidak tahu apa benda. Sebab tu dalam lirik dia ada kata, sujudku untuk hentukan sembah ke dalam kalbuku, macam mana sekalipun. Di situ yang kita nak kena faham. Barulah kita tahu satu kedudukan. Apa-apa pun, kenal diri kamu, barulah kamu tahu apa makna-makna yang Tuhan berikan isyarat kepada kamu. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, itu saja bedah lirik Tufat yang bertajuk Alhamdulillah. Di sini yang kita nak kena faham apa pengejaran dalam lirik kali ini. Apa-apa pun kamu kena tahu diri kamu. Kamu kena tanya pada diri kamu, berbalik pada diri kamu. Barulah kamu tahu satu kedudukan tentang diri. Jika tidak, kamu akan rasa sia-sia. Sebab tu dia ada kata, buat syariat tanpa hakikat sia-sia, buat hakikat tanpa syariat batal. Di situ kamu nak kena tahu apa yang dikatakan syariat, apa yang dikatakan hakikat. Sebenarnya macam mana? Apa-apa pun lebih pada diri. Sebab kerana diri kamu itu sendiri akan secara direct untuk menuju kepada Tuhan kamu. Sebab diri kamu itulah yang dapat menolong kamu, yang dapat memberi syafaat pada kamu. Di situ yang kita nak kena faham. Apa-apa lebihkan pada diri. Memang lagu Alhamdulillah ni memberi motivasi kepada manusia yang sebenar-benar berfikir. Baik, itu saja. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada Allah. Yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.